Yang ini kiriman daripada teman kita. Ini adalah email daripada seorang pendengar. Katanya, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam. Saya adalah bekas seorang pegawai polis. Dan tolong jangan sebutkan dari mana. Dan hanya untuk Kisi. Okey, terima kasih. Baik, nama beliau Encik Rashid, bukan nama sebenar, nama samaran. Bekas anggota polis lah. Waktu tu beliau dengan juga seorang rakan dalam kereta polis sedang membuat rondaan. Jadi apa yang berlaku ketika beliau buat rondaan di kawasan mana? Rondaan yang dilakukan oleh Encik Rashid dan juga partner beliau pada malam tersebut dekat kawasan tapak tanah perkuburan. Apabila pada satu ketika tu mendapat aduan, ada kes-kes bakar kebakaran yang berlakulah dekat kawasan tapak tanah perkuburan. Satu, kes pencerobohan, dan ada yang diceritakanlah oleh beberapa mereka yang bertugas dekat situlah. Jadi pihak kami, division kami, kata Encik Rashid, telah pun diarahkan oleh pihak atasan untuk lakukan rondaan dekat kawasan tapak tanah perkuburan tu dengan lebih kerap lagi. Jadi ini yang berlaku. Nanti akan saya ceritakan selepas pesanan-pesanan berikut ini. Anda bayangkan, Encik Rashid dan seorang rakan naik kereta polis, buat rondaan, masuk kawasan tapak tanah perkuburan. Kubur mana pun dia kata tak boleh beritahu. Mungkin kubur Pusara Aman, Pusara Abadi, mungkin kubur Bidadari ke, mungkin kubur Kasim ke, tak tahulah. Kita akan kembali selepas ini. Anda tunggu sambungan kisah Encik Rashid. Berbalik kepada kisah seorang bekas pegawai, seorang anggota polis yang berkongsi pengalaman. Ada dah tahu sedikit sebanyak kenapa rondaan harus dilakukan dekat kawasan itu, dan kali ini kerap pula dilakukan. Jadi kata Encik Rashid sedang memandu masuki kawasan tapak tanah perkuburan, tiba-tiba ternampak ada seorang budak ni sedang berjalan memasuki kawasan tapak tanah perkuburan. Jadi adalah tugasan kami, memang tak ada orang pun larang, tapi nak tahu apakah hasrat dia berada di tempat itu. Jadi saya pun kata pada teman saya yang memandu pada tiga itu, saya kata, tunggu sekejap, nampak tu ada budak tu tengah jalan. Jadi teman saya pun nampak, saya pun nampak, dua-dua kita pun mandu ke depan dan berhentikan kenderaan di dalam kawasan tapak tanah perkuburan. Letak kenderaan dekat tepi jalan dalam kubur tu, dan kita berdua keluar dari kenderaan. Buka saja pintu, tutup pintu, kemudian saya dengan teman pun jalan, nampak budak tu tengah jalan, kita pun berdua memanggil, "Excuse me, miss. Hello, miss. Excuse me." Pada malam tersebut. "Hello, miss. Dek, adik." Budak tu dari jauh, bila dengar kita panggil, dia berhenti. Tapi dia tak pusing. Dia berhenti pandang ke arah di mana dia sedang berjalan menuju ke arah itu. Saya dengan teman pun baru nak langkahkan kaki. Kita berdua dengan jelas kisi. Jarak di mana saya berdiri dengan teman saya, dengan budak yang sedang berdiri, jarak kami lebih kurang dalam nak dekat 50 meter jauh. Nampak samar-samar susuk tubuh budak perempuan sedang berdiri. Memang gelap pada malam tu, tidak ada orang lain kecuali kami berdua dan budak yang sedang berjalan. Budak tu berdiri, nak langkah kaki naik bukit kecil menuju ke arah tempat pejalan kaki di tapak tanah perkuburan. Bayangkan pendengar Ria 897 pada pagi tersebut. Dah naik bukit, baru nak jalan, teman saya terus tahan saya. Dia angkat tangan, dia tunjuk hidung. Suruh saya bau betul-betul. Bau harum sangat pada malam itu, Casey. Saya pun baulah. Bau harum sangat. Saya pun anggukkan kepala. Saya dengan teman saya dengar. Budak yang jaraknya memang jauh dari kami ketawa, Casey. Tapi bila kita dengar dia ketawa, badannya tak bergerak dan masih mandang ke hadapan. Saya dengan teman saya pun katakan pada dia,
kita ke belakang. Jalan ke belakang, kemudian saya pun kata pada teman, tutup mata. Saya dengan teman saya membaca surah Al-Fatihah. Dalam keadaan tutup mata, saya pun kata, Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah segala tugasan kami pada malam ini dari sebarang godaan iblis dan syaitan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan buka mata. Kita buka mata perlahan-lahan. Budak tu dah hilang. Bukan budak tu kita tutup mata, dia terus lari. Sebab kalau dia lari macam mana pun tetap kita boleh nampak. Kubur kisi, tanahnya lapang sangat. Bau harum masih boleh kami bau. Saya dengan teman kembali ke kenderaan dan terus keluar dari kawasan itu untuk pergi ke tempat lain melakukan rondaan pada malam hari. Terima kasih dan selamat tengah malam dari seorang bekas anggota polis, Encik Muhammad Rashid. Teman Ria 897. Berikut kisah daripada kumpulan SS dikenali sebagai juga Soul Searchers. Sebelum itu, di sini ada sesuatu tentang kumpulan ini yang pendengar kirimkan email ingin anda tahu. Yang pertama, Soul Searchers adalah kumpulan paranormal, salah satu kumpulan paranormal di Singapura. Dan setiap kali kalau kami nak keluar, kami paling ramai boleh membawa 3 orang. Paling ramai 3 orang setiap kali kami akan keluar dan buatlah penyelidikan katanya. Dan dalam kumpulan kami tidak memanggil nama individu. Seperti dalam kiriman email, nama pengirimnya Amran. Tetapi dalam kumpulan ini saya dikenali sebagai Brother Incredible. Ada juga nama-nama samaran yang lain seperti Motion dan sebagainya di sini. Kenapa agaknya kami menggunakan nama-nama samaran? Sebab kami pernah rujuk kepada bukan 1 malah 4 orang pakar yang mengatakan dengan memanggil nama kami yang sebenar, benda itu akan mengganggu dan boleh mengikut kami pulang ke rumah. Sejauh mana kebenaran kami tak pasti, tapi kalau dah 4 orang cakap macam tu, kami harus menggunakan nasihat yang diberikan. Baik, kata Amran ataupun lebih dikenali sebagai Brother Incredible dalam kumpulan Soul Searchers ini, setiap kali nak keluar, nak membuat satu penyelidikan tentang kehadiran makhluk halus, paling ramai 3 orang. Ketua kumpulan kami, iaitu Brother Motion, akan hantarkan kiriman email kepada semua ahli anggota. 3 orang yang kirimkan terpantas balasan ataupun membalas kiriman email itu, 3 orang itulah akan ikut sama melakukan penyelidikan. Kenapa agaknya? Kalau Kisi boleh tanya, kenapa 3 orang dan tak lebih? Bila 3 orang, katanya di sini, better result. Lebih sunyi, lebih senyap, tidak bising dan mudah menjalankan sesuatu penyelidikan. Cuba bayangkan, kalau Casey masuk tanah perkuburan, niat di hati nak rakamkan sesuatu, tetapi yang pergi sampai 14-15 orang. Bagaimana agaknya Casey? Macam mana nak dapatkan sound audio yang diinginkan? Pasti tak boleh. Jadi 3 orang ni pun dah kira banyak, dah kira ramai, kata Encik Azman, tapi itulah yang paling selamat. Jadi berbalik pada kisah yang dialami. Ketika itu, Brother Incredible dan juga pengetua ataupun ketua kumpulan Brother Motion dan juga seorang lagi yang dikatakan di sini telah pun mengikuti rombongan memasuki salah sebuah tanah perkuburan di Singapura. Kubur yang kami pergi adalah sebuah kubur yang lama di kawasan Kranji. Mungkin ramai yang tak tahu. Kubur ini terletak di sebelah barek army yang lama. Kami sampai ke sana sekitar pukul 12.30 tengah malam. Dan Casey, memang betul 3 orang saja pergi. Kami membawa beberapa alat detektor, termasuklah sound recording ataupun sound recorder yang dibekalkan bersama. Bila masuk dalam, kalau 3 orang memang menyeramkan. Kami disambut dengan bauan yang cukup harum dan wangi. Dan kami tidak dibenarkan bercakap. Setiap kali kalau nak cakap sesuatu, kami akan beri isyarat ataupun keluarkan kertas, tulis di atas kertas. Itulah yang kami praktikkan dan sejauh ini keputusannya memang memuaskan. Saya akan kirimkan email pada Casey tentang apa yang dapat saya rakamkan ketika kumpulan saya Soul Searchers memasuki tanah perkuburan Kranji.
Tetapi yang menakutkan KC, mungkin para pendengar Ria 897 FM ada di antara anda pernah memasuki tanah perkuburan Keranji. Kalau kita masuk sebelah dalam, akan ternampak satu pohon rindang yang tidak begitu tinggi. Di pohon tersebut, KC, ada digantung buaian yang dibuat dari tali dan kayu papan. Bayangkan, malam tersebut saya dan teman-teman saya datang 12.30 malam. Bila sampai dekat dalam, memang tak ada orang, tetapi nampak buaian tu bergerak dari jauh. Bergerak seolah-olah ada orang duduk di atasnya dan bermain dengan buaian tersebut. Kami tidak dapat rakamkan video, kerana bila kami hidupkan video, buaian itu berhenti dari bergerak dan tahu ada sesuatu. Di situ telah pun kami talakan sesuatu device yang kami bawa bersama untuk mengambil desibel ataupun bunyi yang terakam dalam rakaman kami yang akan saya ketengahkan pada KC. Tapi KC, mendengar dari headphone yang saya pakai tika malam tersebut memang menakutkan KC. Seolah-olah dengar macam suara orang minta tolong dengan suara yang halus. Bila balik ke rumah, dengan menggunakan sistem alat canggih, saya besarkan suaranya dan dapat dengar perkataan tolong hanya disebut 2-3 kali saja dalam adunan audio yang telah pun saya kirimkan pada KC. Dan KC, selepas kejadian itu, kami tinggalkan kawasan itu. Dalam perjalanan nak keluar daripada tanah perkuburan Keranji yang agak lama dan usang, ada kubur yang bersih. Ada kubur pula yang telah pun tertimbus dengan rumput dan lalang yang tinggi. Yang membuat saya dengan teman-teman saya 2 orang ini terperanjat, tadi masuk tak ada orang. Bila keluar terperanjat, nampak seorang makcik sedang duduk di salah satu kubur, seolah-olah duduk macam datang menjenguk kubur tersebut. Saya dengan teman saya tak tegur. Kami keluar, sampai di luar, dalam kenderaan saya tanya, kau nampak tak tadi dekat kubur yang kawasan dekat keluar tu, kau nampak ada makcik tak? Yang hairan, teman saya 2 orang ni cakap mereka tak nampak. Ini bermakna saya seorang saja yang nampak. Itulah pengalaman saya, KC, dari kumpulan Soul Searchers dari Encik Amran, ataupun nama dalam kumpulan ini, Brother Incredible. Ya, itu dia. Jadi, adakah anda rasa ini satu langkah yang baik? Satu, tidak menggunakan nama sebenar, sebab dari apa yang dia buat rujukan ni, dari pakar-pakar tertentu mengatakan jangan gunakan nama sebenar lah bila pergi tempat-tempat macam ni. Yang kedua, mereka kumpulan ini akan paling ramai 3 orang dalam satu kumpulan yang keluar ni nak buat penyelidikan, paling ramai 3 orang. Katanya kalau keluar ramai-ramai macam mana nak rakamkan, terlampau ramai, ada sampai 14-15 orang tu memang susah lah. Jadi setiap kali nak adakan satu mungkin penyelidikan, ketua kumpulan akan hantar email. Siapa yang balas dulu yang pertama, orang itulah yang akan ikut. Wah, saya rasa satu teknik yang baguslah. Bukan bagus apa. Yalah, kalau dah ramai-ramai 20 orang masuk hutan nak rakamkan sesuatu, nanti yang suara awak rakamkan orang yang bercakap kat belakang. Akan saya bacakan kiriman SMS daripada mana ni Sheila kata sini, apa khabar KC? Saya dengan suami suka sangat dengar MJ12 dan kadang-kala sebelum MJ12 habis, suami saya dah habis dulu, dah tidur dulu, tapi saya tetap carry on sampailah KC tamat siaran. Terima kasih Sheila. Sheila ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman yang menakutkan. Saya pernah menegur sesuatu dan benda itu ikut saya balik. Perkara yang menakutkan ini berlaku, kata Sheila, apabila saya dengan suami ini lalu dekat kawasan yang diberi nama Mount Pleasant Road. Kami sebenarnya dari bandar dan suami nak pulanglah. Rumah kami ini terletak di kawasan Sin Ming. Jadi daripada bandar tu suami telah pun menggunakan Whitley, kemudian masuk ke dalam Mount Pleasant. Dari Mount Pleasant tu nak jalan Thompson Road, terus pulang ke rumah saya lah di kawasan Sin Ming. Jadi kata Sheila, peristiwa ni suami ini nak merokok. Suami pun buka tingkap kiri kanan dan 2 tingkap belakang dibuka. Suami pun nyalakan rokoknya dan mula menghisap rokok. Sedang memandu, tidak begitu laju sebab jalannya sempit dan suami pun saya tak benarkan pandu laju. Dikatakan di sini jalannya sempit dan kawasan tu memang kisi gelap. Jadi sedang suami memandu, tiba-tiba saya terbau. Saya tanya, bang, wangi tempat ni
Casey. Suami tengok saya, kenapa awak tegur? Kena marah dengan suami Casey. Saya pun diam dan tiba-tiba baru saya teringat memang tak boleh tegur, tetapi benda ini berlaku secara spontan. Bukanlah saya merancang yang saya nak menegur. Terus meremang bulu roma. Dan Casey, kalau Casey pergi ke Mount Pleasant, mungkin Casey pernah lalu di sana, katanya di sini, di sana di sebelah kanan, kalau menuju daripada Whitley, turun ke bawah tu nak pergi ke kawasan Thompson Road, sebelah kiri tu ada kubur yang dikenali sebagai kubur Cina Bukit Brown. Dan di sana banyak sangat pohon-pohon ataupun pokok-pokok besar lah. Selepas saya tegur tu, bau wangi, saya pandang atas terperanjat Casey. Salah satu pokok ternampak ada macam manusia sedang duduk dan sambil kakinya dihayunkan. Selepas kejadian itu, terus saya rasa takut. Suami pun tengok saya lain macam. Segera kami pulang ke rumah. Sampai rumah, suami suruh terus mandi, bersihkan badan semua. Dan katanya kami pun tidurlah. Malam tu saya tak boleh tidur sebab terbayang-bayang ternampak sesuatu yang ada saya terlihat di atas pokok bila berlalu di kawasan Mount Pleasant. Sampai Casey saya bangun, tekak terasa nak minum air. Saya ambil air di kawasan dapur. Saya berdiri dekat sinki air, tuang air. Tengah minum, saya dengar suara orang. Tadi kau panggil aku kan? Seolah-olah dia cakap, tadi kau panggil aku kan? Saya cari mata berkeliaran, Casey tengok siapa ni siapa. Tak nampak orang, tetapi saya rasa macam ada sesuatu dekat tingkap sedang tengok saya. Saya tinggalkan barang-barang kat sana. Air yang saya keluarkan dari peti ais pun tak masukkan balik. Saya masuk dalam bilik cuba tidur. Dan keesokan harinya saya demam. Badan saya demam panas. Suami bawa saya jumpa doktor. Dan saya selepas jumpa doktor, katanya di sinilah mati-mati nak jumpa dengan Pak Long saya, merupakan seorang tukang ubat. Jumpa Pak Long. Pak Long pun tahu. Sebelum kita beritahu, Pak Long dah tahu cerita yang sebenarnya. Katanya mungkin saya ni terperanjat, terkejut apabila ternampak sesuatu yang manusia biasa tidak seharusnya nampak lah, kata dia di sini. Pak Long memberikan saya air yang dibaca. Kemudian saya minum dan disapukan di muka untuk beberapa malam. Sampailah saya lupakan bagaimana benda tu, wajahnya dan sebagainya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Sheila yang berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Yang ini, Casey, pernahkah Casey disuruh untuk tidur di kawasan tanah perkuburan? Saya pernah mengalaminya. Ini kiriman daripada pendengar yang bernama siapa ni? Ipul. Ipul kata saya pernah mengalaminya dan kisah saya ini memang benar-benar berlaku. Percaya ataupun tidaklah. Dan kiriman Ipul ini adalah seorang pendengar dari Johor yang berkongsi peristiwa. Ini kerana Casey, ibu saya dibuat orang. Dan saya rasa pelik. Ibu saya dibuat orang, kenapa saya pula yang harus melakukan hal ini? Kata si tukang ubat tu, saya ni sebabnya saya ni adalah anak lelaki yang sulung. Dan saya ni dipertanggungjawabkan setelah bapa saya. Bapa saya ni dah lama meninggal dunia lah. Nak tak nak pun saya terpaksa buat. Tanggungjawab di tangan saya. Kalau saya tak buat, nanti saya akan dikatakan kalau saya tak buat, saya akan dikatakan saya ni macam derhaka, tak nak membantu ibu. Saya terpaksa lakukan. Mengikut arahan pakar tu, saya kena pergi ke tapak tanah perkuburan. Sampai sana kena tidur untuk semalaman. Dan apa yang berlaku, sebelum saya tidur di tapak tanah perkuburan itu, saya harus lakukan beberapa perkara yang mana tak nak saya sebutkan pada Casey lah. Perbuatan saya ini walaupun memang tak masuk akal, saya buat sebenarnya hanya untuk menunjukkan yang saya ini memang ambil berat dan kisah tentang ibu saya. Sampai saja di tapak tanah perkuburan, bukan kerana saya ni di sana untuk menimba ilmu sihir, bukan. Tapi pengalaman saya di sana ni amat menyeramkan. Casey, bila berada di kubur seorang diri, pada malam-malam hari Casey, macam-macam perasaan menyelubungi. Perasaan takut, perasaan ngeri, gerun. Dan seolah-olah ni kita diperhatikan oleh sesuatu. Dekat kubur tu, macam-macam saya dengar. Saat saya sedang baring, saya cubalah tenangkan diri saya ni. Saya cuba ingat pada Maha Pencipta. Kemudian saya ingat pada ibu saya yang perlukan bantuan saya. Saya pun tak tahu kenapa saya setuju untuk melakukan perkara ini. Tengah baring, saya akan dengar bunyi bayi menangis pada malam-malam hari di tapak tanah perkuburan.
Kemudian ada kalanya saya dengar bunyi perempuan menangis. Dan paling teruk, saya dengar sekali, kadangkala seperti orang terpekik-pekik kesakitan di tapak tanah perkuburan di mana saya baring di sana. Saya datang dengan hati yang rela dan terbuka, niat untuk membantu ibu yang dalam keadaan sakit sangat-sangat. Jadi saya datang, saya kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, kalau inilah caranya untuk ibu aku pulih dan baik, dan selagi aku tidak melanggar apa-apalah, aku nak lakukan, usahakan untuk ibu. Saya pergi. Walaupun ada perasaan takut. Lama-kelamaan bila fikir ibu yang saya utamakan, perasaan takut mula ke tepi dan ke tepi. Paling menakutkan sekitar jam 3 lebih pagi. Waktu tu saya dah rasa sejuk sangat. Saya pun keluarkanlah sesuatu daripada beg saya. Sedang saya dalam keadaan duduk, saya terperanjat Casey. Sebenarnya betul-betul jarak daripada mana saya berada, ada sebuah kubur ni. Dari jauh nampak kubur tu keluar asap Casey. Asap keluar daripada atas permukaan kubur tersebut. Dalam banyak-banyak kubur yang ada, banyak kubur ni di mana dapur-dapur dibuat cantik sangat. Tapi kubur yang saya nampak di mana asap keluar, begitu banyak sangat-sangat, kubur tu macam tak terurus dan tidak ada sebarang dapur-dapur, hanya sekadar batu nisan saja yang diletakkan. Tapi kubur tu dah pun macam kapet rumput, sebabnya dipenuhi dengan rumput-rumput hijau dan lalang-lalang yang tinggi sangat-sangat. Pendengar Ria 897, yang pelik, setelah saya semalaman di tapak tanah perkuburan, saya pulang ke rumah. Ibu saya tahu-tahu hilang. Hilang daripada penyakit yang dialami ini. Rasa pelik, tapi mungkin itu semua dengan izinnya lah. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Baik, kisah selanjutnya yang ini daripada pendengar kita berkongsi peristiwa. Dari pendengar kita, kiriman siapa ni? Haliza. Katanya Haliza, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selama lebih kurang 8 tahun saya tak jejak tanah perkuburan atas sebab tertentulah, di mana saya ni waktu itu baru diobatkan daripada terkena gangguan. Jadi antara pantang yang saya tidak dibenarkan melakukan adalah menjejakkan kaki saya di tanah perkuburan selama lebih kurang 4 tahun. Tapi setelah 4 tahun saya takut sebenarnya, benda tu berlarutan sampai 8 tahun dan akhirnya saya jejak tanah perkuburan. Bukan saya pergi untuk adventure. Saya jejak tanah perkuburan setelah 8 tahun. Saya tidak dibenarkan dalam pantang lah. Setelah saya berubat ni 4 tahun tak boleh. Tapi 8 tahun kemudian saya terpaksa ikut kerana kematian, pemergian arwah datuk saya. Jadi satu kehilangan yang amat menyedihkan. Datuk dengan saya memang rapat. Katanya Haliza, bila hantar jenazah tu saya langsung tidak fikirkan perkara yang berlaku yang melanda saya 8 tahun yang lalu. Jadi pergi ke tanah perkuburan dah lebih lepas daripada jangka pantang yang saya telah pun ditetapkan oleh seseorang. Saya pergi, dah dikubumikan, dah dibaca talqin, kita pun pulang ke rumah. Malam tu saya tak boleh tidur, Casey. Golek kiri, golek kanan, macam ada benda yang tak kena. Saya bangun ke dapur untuk minum air. Tiba-tiba perasaan yang saya pernah rasakan 8 tahun yang lalu boleh saya rasakan pada malam tersebut. Saya kalau boleh tak nak fikirkan perkara itu, tapi perasaannya seolah-olah benda tu berlaku lagi. Jadi kata Haliza, saya pun dari dapur setelah minum air nak masuk bilik. Alangkah terperanjatnya dekat tingkap bilik, Casey. Bilik saya ni gelap. Bila saya keluar tadi, saya tidak hidupkan lampu. Dekat tingkap bilik saya nampak seperti ada susuk tubuh arwah datuk saya yang dalam keadaan dikafankan. Dah pun dikafankan dengan kain putih, dengan kapas di hidung, mukanya pucat, matanya terbuka tengok saya dekat tingkap bilik.
Ya Allah, Casey, saya menjadi takut sebenarnya. Saya terpaksa tidur di ruang tamu sampai ke pagi. Saya dikejutkan. Diringkaskan pengalaman yang saya alami ini. Saya beritahu kisah ini kepada suami bila dia balik kerja pada paginya. Beritahu ibu saya, pergi berobat. Katanya masalah yang saya alami 8 tahun yang lalu datang balik kerana saya menjejakkan kaki di tanah perkuburan. Saya tidak pasti dan tidak ingin tanya lagi panjang. Sejak hari itulah saya setelah berubat, saya takut sangat-sangat nak jejakkan kaki saya di tanah perkuburan. Sebabnya takut berulang sekali lagi sejarah hitam dalam hidup saya. Kalau Casey nak tahu, dahulu saya pernah terkena sampukan Pontianak. Pendengar Ria 897, kisah berikut ini yang ingin saya ketengahkan. Pengalaman ini berlaku kepada seorang pendengar. Yang ini, waktu itu dia bersama dengan suaminya memandu pada waktu tengah malam memasuki kawasan tapak tanah perkuburan. Katanya Iliani bersama dengan suami Syukur selepas late night supper, suami mengajak saya untuk pergi adventure. Kami pun buat keputusan untuk masuk tanah perkuburan dekat kawasan Jalan Bahar. Apabila memandu dekat dalam, terperanjat bila nampak ada sekumpulan anjing-anjing liar yang berada di tapak tanah perkuburan Islam. Saya rasa lebih daripada 5 ekor. Masing-masing semua sedang menggonggong ke arah sebatang pohon yang terdapat dekat tanah perkuburan tersebut. Pendengar Ria 897, Eliani menceritakan lagi. Semakin lama saya dengan suami duduk dan tengok, semakin perasaan hati saya semakin takut. Jantung berdegap-degup semakin laju dan saya suruh suami tinggalkan kawasan itu. Bila suami memandu keluar dan kami terus pulang ke rumah tanpa singgah ke mana-mana. Bayangkan, setibanya dekat kolong blok, suami tanya, "Nak park kereta dekat atas ke bawah?" "Naik atas sudahlah bang." Jadi memasuki tempat letak kereta bertingkat. Oleh kerana kami pulang lewat, jam 1 lebih pagi, terpaksa park di tingkat paling atas. Letak kenderaan tingkat paling atas, Casey. Keluar dari kenderaan, berjalan menuju ke arah tangga. Tergerak hati untuk saya toleh ke belakang. Terperanjat. Tempat duduk belakang ada perempuan hitam. "Bang, saya tak sedar hati lah bang. Bang, saya tak sedar hati lah bang." "Dahlah, kita balik sudah." Turun bawah menuju ke arah blok rumah saya. Saya terpandang dekat tingkat 2. Dekat rumah tingkat 2 berdiri juga susuk wanita hitam dengan mata merah terbeliak sedang memerhatikan saya. Sekali lagi saya kata, "Bang, saya tak sedar hati bang. Tolong bang, saya tak sedar hati bang." "Dahlah, nanti kita balik." Pendengar Ria 897, bila balik sampai rumah saya, dah naik atas katil, suami dah baring, saya tak baring, saya duduk. "Hei, tak nak tidur lagi ke? Tidurlah." "Hei, tidur, baring." Suami katanya bila dia pegang tangan untuk suruh saya tidur, saya toleh, "Hei, kau jangan sentuh aku." "Apa ni, Wak? Jangan main-main lah."
jangan sentuh aku. Kisi, rupa-rupanya saya kena rasuk. Malam tu juga bapa mertua saya dengan mak mertua datang ubatkan saya. Alhamdulillah Kisi, cepat saya pulih. Selepas kejadian malam itu saya serik lagi nak pergi adventure dengan suami. Rupa-rupanya saya ni senang kena ganggu kalau salah langkah. Terima kasih. Okey, yang ini kiriman daripada Azza. Katanya, Azza, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya pernah ikut suami saya menziarahi kubur arwah nenek dia. Dan ini berlaku pada tahun 2008. Pada waktu itu kami kunjungi pusara abadi sekitar jam 6.30 petang. Suami sedang memandu, tiba-tiba dia tergerak hati untuk ziarahi kubur arwah neneknya. Katanya dah lama dia tidak ke sana. Jadi suami pun mengajak saya lah. Kita pergi ke sana dan sampai sekitar 6.30 petang. Bila memandu masuk dalam, ada juga yang dah memandu keluar daripada kawasan kubur sebabnya dah nak dekat waktu maghrib. Apa yang berlaku bila suami sampai tu, suami pun dah memang siap beli bunga dan suami letakkan kenderaan dekat tepi jalan kecil. Kemudian saya dengan suami keluar, berjalan menuju dan mencari kubur arwah nenek beliau. Bila dah jumpa kubur tu, suami pun siram sedikit air dan tabur bunga lah. Dan kemudian suami duduk depan kubur membaca surah yang dibawa bersama merupakan buku Yasin. Saya tengah duduk tengok suami baca, saya pun duduk dengar je lah sebabnya saya ni tak fasih membaca Kisi. Suami tengah baca dan baca, saya terpandang dekat satu sudut lah, iaitu terletaknya agak jauh daripada kubur arwah nenek suami saya. Kelihatan seperti ada perempuan. Yang perempuan ni Kisi, saya lihat dia sedang berdiri di atas kubur. Bukan duduk dekat tepi di mana saya dengan suami sedang duduk di tepi kubur arwah nenek dia, tapi wanita tersebut berdiri di atas kubur. Saya rasa saya macam tersalah pandang. Saya nak tegur beritahu suami, takut mengganggu suami sedang baca surah Yasin untuk arwah nenek dia. Saya pun tunggulah. Dan apabila saya sedang duduk ni, saya tengok wanita itulah, perempuan tu beberapa kali masih lagi sedang berdiri. Dan saya pun dengar suami baca, dengar sampai saya ni seolah-olah macam khayal. Tahu-tahu bila suami habis baca, suami pun ajak saya lah, jom kita balik. Sebabnya dah nak dekat waktu maghrib. Habis suami baca, Kisi pendengar Ria 897. Saya tengok wanita yang berdiri dekat atas tanah kubur dah tak ada. Saya nak tegur beritahu suami pun dah tengok waktu maghrib. Saya dengan suami masuk dalam kenderaan, suami keluar daripada tapak tanah perkuburan. Dalam perjalanan nak dekat sampai rumah, saya cakap pada suami, "Bang, tak maaf bang. Tadi bila abang tengah baca, saya beritahu apa yang saya nampak pada suami saya." Pendengar Ria, suami saya kata, "Dahlah, jangan tegur. Dekat kubur ni macam-macam awak boleh nampak. Kadang-kadang benda yang baik, benda yang tak baik pun senang-senang kita boleh nampak. Apa yang kita perlu buat bila sampai kubur, baca Al-Fatihah, sedekah pada mereka yang meninggal. Tak kisah pun dengan apa yang berlaku dekat sekitaran kita ya," kata suami pada saya. Saya hanya berdiam dan senyum. Alhamdulillah Kisi, tidaklah ada apa-apa yang menyeramkan. Setakat saya nampak ada perempuan berdiri di atas kubur seseorang. Yang ini kisah yang ringkas datangnya daripada Encik Abu. Encik Abu kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang pemandu teksi dan pengalaman saya ini berlaku pada suatu malam ketika saya sedang memandu antara ini tempat ni memang kes kronik Mungkin kalau saya sebut tempat ni, anda ramai pernah lalulah kawasan ini. Anda bayangkan pengalaman Cik Abu, seorang pemandu teksi. Beliau menceritakan kisah ini. Mana tadi pula lah, hilang pula. Kejap saya masuk balik, tiba-tiba terlog out pula. Ini dia. Okey.
Baik, katanya di sini pengalaman yang dikongsi samalah, kisah misteri ini berlaku di antara Siglap menuju ke arah Bedok. Ini laluan yang cukup panas dan hangat kerana laluan itu akan melepasi sebuah tapak perkuburan Islam yang agak lama, tapak perkuburan Kasim. Kata Abu, waktu tu saya sebenarnya memang tak nak lalu dekat kawasan tu. Tapi saya tersalah jalan, tersilap lah. Dan bila dah tersilap jalan, dah pun masuk dekat dalam, terpaksa teruskan perjalanan. Sebabnya, kalau nak buat 3-pointer, laluan dekat situ, jalannya memang amat sempit sangat-sangat. Jadi terpaksa saya teruskan. Dalam perjalanan Casey, kalau ada orang menahan teksi saya lah, mungkin dekat antara rumah banglo, mungkin saya berhentilah. Kalau menahan teksi saya, mungkin dekat kawasan simpang-simpang jalan tu saya berhenti. Tapi Casey, yang membuat saya tak nak berhenti teksi saya, waktu tu sekitar jam 1 pagi. Waktu 1 pagi, saya nampak ada orang ni. Seorang, kata beliau ni, seorang gadis sedang menggendong seseorang ataupun sesuatu, sedang berdiri betul-betul di hadapan pintu gerbang masuk tanah perkuburan Kasim. Jadi saya ni sedang daripada Siglap nak lalu ke Bedok. Beliau ni pula berada di jalan bertentangan. Jadi saya nak lalu dari Siglap ke Bedok, dia berdiri betul-betul di hadapan pintu besi, pintu gerbang nak masuk kubur Kasim. Dekat luar sedang menggendong sesuatu, saya tak nampak sangat wajahnya sebab dia seolah-olah memakai selindang dan menutupi sebahagian wajahnya. Dia angkat tangan, tahan teksi. Casey rasa saya nak berhenti tak? Kata Encik Abu lah. Saya pun apa lagi tengah memandu dari jauh ni. Astaghfirullahalazim, nak berhenti tak nak? Nak berhenti tak nak? Ni rezeki ni. Kemudian saya kata dalam hati, tak apalah. Rezeki ada di mana-mana. Tak dapat yang ini, dapat yang lain. Saya pun lalu saja. Saya tulis sekali lagi sebelah kanan saya. Wanita yang tadi saya nampak jarak jauh tu, tiba-tiba hilang dari pandangan. Apabila saya katakan, tak apalah, rezeki ada di mana-mana. Tahu-tahu saya toleh lagi untuk tengok, dah tak ada depan pintu gerbang kubur Kasim. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Sekejap lagi akan saya bacakan kisah ini. Ini merupakan pengalaman seorang pendengar dan kisah ini tentang satu cabaran yang telah pun dilakukan. Cabaran yang dilakukan telah membawa padah kepada pengirim kita ini. Jadi apakah padah cabaran yang dilakukan? Akan kita kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Anda jangan ke mana-mana. Pendengar Misteri Jam 12. Waktu sekarang 12.49 tengah malam. Saya akan bacakan kisah berikut ini. Seperti saya katakan tadi, ini adalah kisah berkaitan dengan cabaran yang dikenakan. Dan katanya cabaran ini adalah untuk satu video yang ingin dihasilkan oleh beliau dan rakan-rakan. Konon-kononnya nak dimuat naikkan sebagai satu video reality di laman YouTube. Sebabnya dah tengok banyak syarikat. Ramai orang telah pun melakukannya. Video reality cabaran. Cabarannya adalah cabaran berkaitan dengan perkara yang menyeramkan. Kisah datangnya daripada Encik Daud, bukan nama sebenar. Jadi kalau sudah bersedia, begini kisahnya. Saya dibayar $200, Casey. $200 untuk duduk di tapak tanah perkuburan Kasim. Seorang diri dengan satu kamera sahaja yang ada diletakkan di hadapan saya. Kamera tersebut dirakamkan ketika saya berada di tanah perkuburan Kasim. Saya yang bawa kamera tersebut, saya yang dirikan dan set up kamera itu menggunakan cahaya infrared, katanya Encik Daud. Saya dipandu oleh sekumpulan mereka yang membuat kononnya reality video di YouTube inilah.
Katanya, baik, ini lokasi, kau masuk dalam, kau set up kamera seperti mana yang kita dah ajar kau. Kamera tu letak depan kau. Kemudian kau baca ni ulang-ulang, kata salah seorang dari mereka. Dalam kereta tu ada 4 orang termasuk saya lah. 3 orang merupakan kru kononnya yang membuat rakaman cabaran realiti seram ini. Saya pun mengambil kamera. Saya dibayar Casey $100 dahulu. Kemudian lagi 100 kalau saya habis cabaran ini. Dia akan bayar saya satu lagi 100. Saya pun mengangkat kamera. Dengan tidak ada sebarang torchlight. Saya tidak dibenarkan membawa torchlight. Lighter saya pun diambil, kata Encik Daud. Tolak pintu kawasan tanah perkuburan Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya beri salam. Langkah kaki kanan masuk ke dalam Casey. Jalan. Mereka ni seolah-olah dah tahu. Sampai kubur Kasim, kau jalan terus. Nanti ada kubur nombor. Dia beritahu saya kubur nombor berapa. Kubur ni dekat dia, tepinya ada satu pohon besar semua. Dan saya jalan. Walaupun gelap, cuba mencari Casey dan akhirnya jumpa. Rasa seram sangat. Kubur Kasim adalah salah satu tapak tanah perkuburan yang lama pada waktu itu. Saya pun letakkan kamera di atas stand. Saya mula rakamkan dan duduk bersila dengan beralaskan surat khabar yang saya diberikan oleh 3 budak tersebut. Alas surat khabar, duduk bersila, keluarkan kertas yang saya letak dalam poket. Saya mula membaca mentera ni. Masya Allah Casey. Pertama kali saya sekali lalu baca. Belum lagi saya lafazkan hanya saya menderas baca dalam hati. Dah membuat saya meremang. Wahai makhluk yang dijadikan Allah, berkeliaran engkau di tapak tanah kubur ini. Kampungmu ku datang membawa kacau. Ku panggil-panggil, ku sebut-sebut dan sebagainya yang tak boleh saya bacakan. Saya ulang. Kali keberapa saya tak faham dan tak pasti Casey. Setelah berulang kali saya lafazkan mentera, pendengar Misteri Jam 12, katanya Encik Daud dengar burung hantu Casey. Ya Allah, dalam hati, apa aku dah buat ni? Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Pendengar Misteri Jam 12, kata Encik Daud, selepas bunyi burung hantu, saya baca dan baca lagi mentera tersebut. Tiba-tiba dengar Casey suara yang sayup sangat-sangat datang daripada kawasan itu. Casey, yang membuat saya bangun, angkat kamera dan terus lari keluar daripada tanah kubur. Tengah duduk, belakang saya ada orang garuk Casey. Masya Allah, bila dengar orang garuk, dapat rasakan orang garuk dan dengar suara mendayu tu, saya dah tak boleh tahan. Dah sampai tahap lebih daripada apa yang saya mampu buat. Saya angkat kamera dan terus lari keluar. Sebenarnya, saya harus duduk di dalam selama lebih kurang 2 jam. 2 jam Casey. Saya juga diberi peluang untuk tambah lagi waktu yang ditetapkan kalau ingin dapat wang yang lebih. Saya rasa tak sampai 1 jam saya duduk dalam tapak tanah perkuburan itu, saya dah cabut Casey. Akhirnya saya cuma dapat $100 saja. Dan video saya ada digunakan oleh mereka. Sampai sekarang saya cakap dengan mereka yang saya tidak setuju video saya digunakan. Dan mereka pun setuju untuk bawa turun video tersebut. Dengan satu syarat, saya pulangkan balik $100 yang telah pun saya ambil. Nak tak nak, saya pulangkan balik wang tersebut.
Untuk beberapa bulan sebenarnya, saya hidup dalam ketakutan. Bila naik lift seorang diri, saya akan rasakan seperti ada sesuatu ikut saya. Bila tengah tidur, saya akan rasakan seperti ada sesuatu baring di tepi saya. Tak berbaloi, Casey, tak berbaloi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Selamat tengah malam pada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Yang ini kiriman email yang saya terima daripada Encik Hanafi. Beliau menceritakan pernah terkena gangguan apabila dia bertugas pada waktu malam. Dan kata Encik Hanafi, saya adalah seorang pemandu teksi. Bertugas sebagai seorang pemandu teksi memang banyak cabaran, Casey. Satu cabaran mata. Mata kita ni kadang-kadang mengantuk. Ialah, kalau kita bertugas sebagai pemandu teksi, khususnya sepenuh masa. Ada kalanya kalau isteri perlu untuk kita hantar dia ke sana ke sini untuk jemput anak-anak dari sekolah. Ada kalanya harus lakukan sedemikian, nanti rehatnya tidak mencukupi. Tetap nak kena keluar, tetap nak kena cari sewa. Sebabnya kalau tak cari sewa, siapa yang nak pergi bayar? Kata beliau lah, duit sewa teksi. Jadi harus setidak-tidaknya keluar memandu walaupun dah lakukan tugasan-tugasan untuk keluarga. Jadi kata Encik Hanafi, peristiwa ini berlaku apabila dia ni terlampau penat sangat pada hari itu. Saya mula keluar memandu selepas waktu isyak. Jadi sebelum tu pada pagi sampailah ke tengah hari, masuklah ke waktu malam tu, saya sibuk hantar isteri pergi sana sini, anak-anak pun minta tolong dan saya memang tak ada rehat yang mencukupi. Saya setakat balik, lelapkan mata untuk berehat seketika dan keluar memandu. Itu pun bila saya keluar memandu, saya dah tekad. Saya kata ini untuk cover saya punya sewa dan juga duit minyak. Nak cari untung tak boleh, Casey. Memang mengantuk sangat. Jadi pun saya keluar memandu. Bila keluar memandu ni, mata ni mengantuk sangat-sangat, kata Encik Hanafi. Sampaikan pada sekali tu saya pandu, saya tersalah jalan. Begini kisahnya. Saya ni dari kawasan Whitley Road. Dekat Whitley Road ni, saya sebenarnya nak masuk Lebuh Raya PIE. Bila saya pandu, jalan terus dan impit kiri, sampaikan saya termasuk laluan yang dikenali sebagai Mount Pleasant Road. Pendengar Misteri Jam 12, mungkin ramai tahu tentang jalan ataupun laluan yang disebutkan oleh Encik Hanafi, Mount Pleasant. Untuk pengetahuan pendengar-pendengar bukan Singapura, di Malaysia dan sebagainya, Mount Pleasant adalah sebuah kawasan estet perumahan privat di mana di situ juga sebelah kiri dan kanan ada tapak tanah perkuburan yang dah pun berpuluh-puluh tahun wujud. Itu adalah tapak tanah perkuburan Cina yang juga dikenali sebagai Bukit Brown ataupun Kopi Hill. Kawasan ini memang sunyi sepi. Kita masuk saja. Kalau ini saya nak berikan anda gambaran, khususnya pendengar-pendengar bukan di Singapura, dan mungkin boleh kongsilah bagaimana agaknya kalau boleh dapatkan gambar melalui Google, bagaimana agaknya laluan Mount Pleasant ni. Jadi laluan Mount Pleasant sebelah kiri ni banyak pokok-pokok dan juga yang tinggi, hutan agak tebal sedikit lah. Sebelah kanan katanya juga ada pokok-pokok dan juga diselang-selikan dengan beberapa rumah-rumah privat. Di situ juga adalah tempat latihan polis dan sebagainya. Pengalaman yang saya nak ceritakan, kita kembali pada kisah Encik Hanafi begini. Bila saya pandu, saya ni sebenarnya kena impit kanan, barulah masuk Lebuh Raya PIE. Tapi pada malam tu dah mengantuk sangat, saya impit kiri sampaikan termasuk laluan Mount Pleasant Road. Pendengar Misteri Jam 12, ketika saya sedang memandu dalam keadaan mata ni terkebil-kebil, saya cuba buka mulut menyanyi, saya cuba buka tingkap untuk hilangkan rasa mengantuk. Tetap juga mata saya terkebil-kebil kerana terlampau penat sangat-sangat. Tiba-tiba dari jauh dekat Seleko ni namanya Gymkhana Avenue. Saya ingat ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku. Dekat Seleko Gymkhana Avenue, saya nampak ada seorang perempuan sedang berdiri, angkat tangan tahan teksi saya. Tengah mengantuk nampak orang, tiba-tiba menjadi sedar sedikit lah.
Jadi Pandu sampai depan orang ni, saya pun berhentikan teksi saya dan saya tunggu dia masuk dalam kenderaan dalam teksi saya. Setelah beberapa saat menunggu, mana pula pergi orang ni? Saya menjenguk daripada tingkap depan kereta, teksi, tingkap belakang teksi, tapi tak nampak pun sesiapa ada di luar. Pendengar Misteri Jam 12, saya tak tahu kenapa saya ni sebenarnya boleh terus memandu dan tinggalkan kawasan itu. Tapi saya buat keputusan untuk tanggalkan seat belt. Saya buka pintu perlahan-lahan, saya keluar dari kenderaan dan tengok 360 darjah. Tengok mana perempuan tu pergi. Kebetulan Casey dekat belakang saya, betul-betul di seleko Gymkhana Avenue, di jalan yang bertentangan. Dikatakan di sini ada trek. Trek ini adalah laluan berpasir, laluan tanah yang memasuki tapak tanah perkuburan Bukit Brown. Saya pusing 360 darjah bila sampai dekat trek laluan tanah ni. Saya terperanjat sebenarnya. Saya ternampak perempuan yang tadi tahan teksi saya dah pun masuk dekat dalam jalan laluan yang gelap gelita. Pendengar Ria 897, tiba-tiba meremang bulu rumah saya. Dengan segera saya terus belok ke sebelah kiri, langsung saja ke kawasan tapak tanah masjid, iaitu Masjid Omar Salma. Di situ saya terserempak dengan dua orang lagi rakan saya yang juga sedang duduk sambil berborak-borak minum teh di sana. Saya pun sekaki dengan mereka untuk tenangkan diri. Setelah lebih kurang nak dekat sejam saya duduk sana, barulah saya terus memandu untuk mencari sewa dan juga mencari duit minyak. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Encik Hanafi. Baik, pendengar Ria 897, yang ini sebelum saya jawab panggilan, saya terbaca satu kisah ni agak menarik. Kisahnya ringkas, tapi dari apa yang dialami ni mungkin kita boleh berwaspada, walaupun tak tahu benar ataupun tidak lah, daripada kita terkena. Begini kisahnya, ini kiriman daripada Kak Ida, bukan nama sebenar. Kata beliau, Casey mohon maaf kalau kisah Kak Ida tak seram dan ringkas saja Kak Ida nak ceritakan. Beberapa bulan yang lalu, katanya Kak Ida ada menziarahi kubur arwah nenek dengan membawa seorang anak Kak Ida. Kita bertiga pergilah dengan bertemankan suami yang memandu. Sampai tapak tanah perkuburan, ke sana tu kita pun bersihkanlah kubur. Sedang bersih-bersihkan ni, anak pun duduk bersama dengan kakak. Bila nak pulang, biasalah jalan tempat kawasan tanah perkuburan ni dan sampai ke rumah. Dipendekkan cerita, pada malam hari Casey, dekat depan ruang tamu rumah, bunyi orang bergendang. Bergendang pada waktu malam Casey. Bum, 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 bum. Kakak terbangun, kejutkan suami. Suami pun tanya, siapa yang bergendang? Pada mulanya ingatkan anak kakak yang mungkin pada malam ketuk-ketuk sesuatu lah. Keluar dari bilik, tengok ruang tamu tak ada orang. Buka pintu bilik anak sedang nyenyak tidur. Kakak pun buka lampu anak, kejutkan. Anak bangun dengan mengantuk. Kakak tanya, tadi Izul ada tak gendang-gendang? Anak pun gosok mata. Macam seolah-olah dia memang benar-benar tak tahu dan dia memang baru saja bangun tidur. Mungkin agaknya jiran sebelah. Tak apalah, masuk balik tidur Casey. Malam berikutnya, benda yang sama berlaku Casey. Bunyi gendang, bum 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 bum. Kali ini selepas bunyi gendang kakak terbangun. Kakak dengar pintu bilik kakak dicakar beberapa kali. Apabila kakak buka pintu, terkejut kakak dibuatnya apabila nampak ada cakaran sedikit pada pintu bilik kakak. Tunjukkan suami, suami pun terperanjat. Sebabnya pintu bilik kakak ni bukan yang jenis mudah calar dan dicakar. Bila kakak pegang, macam baru saja dicakar benda tu. Katanya akak kita dalam rancangan MJ12. Pendengar Ria 897. Dipendekkan cerita, Kak Ida pun mendapatkan bantuan seseorang datang dan periksa. Rupa-rupanya ketika kita menziarahi kubur, apabila suami kakak dengan anak sedang berjalan, pada sepatu suami kakak ada terselit sesuatu milik salah satu kubur yang ada di sana. Sesuatu yang terselit tu adalah sejenis pebble kecil yang memang ada ditaburkan dekat kawasan kubur tu.
Jadi bila orang jalan tendang, benda tu berada dekat laluan. Suami terpijak, terselit pada bahagian sepatu suami. Sampai rumah, benda tu seolah-olah minta balik barang dia. Memang sukar nak percaya, kakak dengan suami keesokan harinya bawa sepatu suami dengan pebble yang sama, lalu dekat kubur yang kakak lalu ni, tengah jalan cari mana kubur yang ditaburkan dengan beberapa pebble kecil. Ternampak kubur tu, tanggalkan daripada sepatu suami, letak balik tempat dia. Balik rumah, alhamdulillah tidak ada apa-apa gangguan. Sampai gitu sekali Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Selamat tengah malam kepada semua peminat rancangan Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM. Saudara, kisah yang pertama ingin saya bacakan kepada anda semua, dan sebelum saya bacakan, saya harap anda janganlah mudah percaya dengan apa jua yang bakal kita dengar sepanjang 2 jam berikut ini. Ini pengalaman dari seorang pendengar, dan katanya ini adalah satu kisah yang berlaku di seberang tambak di Johor, berdekatan dengan sebuah tapak tanah perkuburan yang dekat dengan sebuah ladang teh. Di manakah tempat ini saya tak nak beritahu. Jadi mungkin ada yang tahu tentang tapak tanah perkuburan yang dekat dengan ladang teh, yang dekat dengan stesen pam minyak, dan ada lagi mercu tanda yang dikatakan di sini yang tak perlulah saya beritahu lebih lanjut lagi. Tapi kisah yang diceritakan ini datangnya daripada Muhammad Fadli kepada saya ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Muhammad Fadli berkata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli, seorang peminat dan juga pendengar Misteri Jam 12, berasal dari Malaysia. Pengalaman saya ini ketika saya berada di tapak tanah perkuburan di Malaysia. Tempat ini memang terkenal. Kalau mereka tinggal dekat daerah saya ni, mereka pasti kenal. Sebuah tapak tanah perkuburan, kata beliau, berdekatan dengan ladang teh dengan stesen pam minyak. Tempat ini amat keras sangat-sangat. Kenapa saya berada di tapak tanah perkuburan? Inilah sebabnya. Ibu saya ni telah pun mendapatkan bantuan seorang tukang perawat. Perawat ini merawat kakak saya, katanya Muhammad Fadli. Kakak saya dibuat orang. Kerana apa andaian kami ni, pinangan seseorang ni telah pun ditolak oleh ibu saya. Biasalah Casey, kakak tak suka, ibu tak suka. Datang tak tahu dari mana, tahu-tahu datang nak masuk meminang. Kita pun tak kenal siapakah lelaki yang datang masuk meminang. Jadi oleh kerana itu, kakak tolak sebab kakak saya pun dah ada pasangan hidup. Pendengar dia, dipendekkan cerita, kakak saya ni dibuat teruk sangat. Dibuat orang. Mungkin orang yang pinangannya ditolak Casey. Jadi kata pakar yang merawat kakak saya, sekiranya kalau nak baik, dia boleh bantu. Tapi adalah beberapa perkara yang harus dilakukan. Antaranya saya kena pergi tapak tanah perkuburan Casey. Tapak tanah perkuburan ... ni yang tadi saya telah pun gambarkan kepada anda tempatnya di mana tu. Bila berada di sana, saya kena pergi antara pukul 2 sampai pukul 2 sampai pukul 4 pagi. Antara waktu itulah saya ke sana dan pergi ke sebatang pohon. Pohon ni akan ada embun yang terdapat pada daun-daun pohon tersebut. Air embun ni harus saya ambil, masukkan ke dalam satu bekas. Ada Tupperware kecil yang saya bawa lah ataupun ada bekas kecil, kontainer kecil yang saya bawa bersama. Jadi kerja saya kena pergi sana antara pukul 2 sampai 4 pagi, cari pohon yang disebutkan oleh pakar ni, pergi dekat pohon tu, ambil daun. Tak boleh petik, tapi daun tu saya ambil, saya curahkan titisan air embun tu, masuk ke dalam bekas, ambil lagi, curahkan sampai dapatlah ada beberapa air embun tu. Air embun tu pula harus diambil dan diberi kakak saya minum. Begitu saja. Jadi saya kena pergi. Nak tak nak saya
pergi seorang diri sebab saya ajak teman-teman yang lain, semua takut. Takut untuk temankan saya pergi ke tapak tanah perkuburan pada pukul 2 pagi. Saya faham. Siapa yang berani, Casey? Jadi oleh kerana ibu saya merayu-rayu, minta tolong saya, tolonglah, pergilah. Dan hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh orang ni, tidak diberitahu oleh ibu saya kepada saudara mara yang lain. Sebab menurut ibu saya, dia tak nak tanggung malu. Kakak saya dibuat orang kerana tolak pinangan, tak nak. Benda ni dihiburkan, dikecohkan. Jadi hal ini kekal bersama keluarga saya. Ibu saya ni seorang ibu tunggal. Dalam keluarga cuma saya dengan kakak saya. Kita dua beradik saja. Dan tidak ada sesiapa yang boleh saya bantu. Teman-teman yang saya ajak semua takut. Dan pakar tu pun mengatakan pada saya, kena lakukan hal ini secepat mungkin. Kalau tidak, makin teruk keadaan kakak saya. Akhirnya setelah saya beranikan diri, setelah saya fikirkan tentang ibu saya, tentang kakak saya pergi Casey, menunggang motosikal saya. Pergi ke tempat tersebut. Dalam perjalanan punyalah Casey takut dan seram sangat-sangat. Semakin jauh dari rumah, semakin dekat dengan tapak tanah perkuburan, semakin saya rasa debarannya. Ya Allah Casey, bila saya sampai di tapak tanah perkuburan yang disebutkan itu Casey, bayangkan perasaan saya pada ketika itu, hanya Allah saja yang tahu. Tapi saya lakukan ini, lakukan kerja ini, lakukan hal ini kerana siapa? Kerana kakak saya yang tersayang. Pendengar Ria 897, anda bayangkan kisah yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12 oleh Fadli bertemankan saya. Bila Fadli sampai di tapak tanah perkuburan, seorang diri, berbekalkan satu lampu solo, telefon bimbitnya ataupun handphone beliau, dan juga satu kontainer kecil untuk cari pokok yang disebutkan oleh pakar tersebut. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku buat ni pasal kakak aku buat ni pasal ibu aku. Seramnya. Allah, Bismillah. Saya masuk ke dalam Casey. Tempat tu hanya dengar bunyi cingkrik sahaja pada waktu malam. Semakin dalam dan semakin dalam. Saya ni mencari sebatang pohon yang besar. Pohon ini katanya berdekatan dengan sebuah kubur yang agak lama, dan kubur itu terbengkalai penuh dengan rumput-rumput yang tinggi. Saya harus ke pohon itu, tarik dahan-dahan yang rendah. Saya harus kikis air embun masuk ke dalam bekas. Sedang saya berjalan Casey, tiba-tiba Casey, perasaan saya daripada takut menjadi terlampau takut. Bismillah. Pendengar Ria, kata Fadli, sedang saya berjalan, saya dengar suara mengerang yang agak panjang. Saya terhenti seketika. Saya pejam mata. Ya Allah, ya Tuanku, aku tahu aku buat ini untuk kakak aku, untuk ibu aku. Saya buka mata, saya suluh dan ternampak pohon besar yang disebutkan oleh pakar. Alhamdulillah dah jumpa. Bila saya sampai dekat pohon, saya cuba cari dahan yang rendah yang boleh saya capai. Ada Casey. Saya menghampiri dahan tersebut. Tarik dahan tu. Kata pakar, jangan sampai daun putus, dahan patah, tak boleh. Perlahan-lahan saya tarik. Saya goyangkan daun tu. Tek. Setitis embun jatuh ke dalam bekas. Saya perlukan 7 titis embun untuk kakak saya minum sebagai penawar sihir yang dihantar. Setitis embun. Tarik lagi 1 daun. Saya kibarkan daun tu.
setitis lagi embun jatuh ke dalam bekas. Dalam saya sedang berbuat demikian, saya terperasan, Casey. Betul-betul dekat pohon yang saya berdiri, di belakang pohon tu, saya nampak ada kain putih. Saya tak nampak susuk tubuh, tapi kalau dah nampak kain putih berkibaran, tahu-tahu ajalah apa yang dekat sana, Casey. Bismillah, bismillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 6, 7. Saya tutup Tupperware. Ataupun katanya saya tutup kontena. Pusing ke belakang. Berjalan, Casey. Dan nasihat pakar tersebut, bila engkau telah pun genap 7 titisan air embun, hendaklah engkau pusing, jalan terus keluar. Jangan sesekali engkau toleh ke belakang walaupun dipanggil nama engkau dengan penuhnya. Saya pusing. Saya berjalan setapak, 2 tapak, 3 tapak. Fadli. Sampai depan, tunggang motosikal. Pakar tu pun kata lagi, lalu saat engkau berada di kenderaan dan nak tinggalkan kawasan pekarangan tapak tanah perkuburan, hentaklah kaki kiri engkau sebanyak 3 kali dan sebutkan ayat berikut ini. Saya hentak kaki saya, 1, 2, 3, dan saya baca ayat yang dikirimkan. Tangan saya tergeletar-getar, Casey. Keluarkan kertas yang saya tulis. 3, hentakkan. Saya baca. Baru saya tunggang motosikal. Ini untuk menghindari daripada saya berpusing-pusing di tempat yang sama dan saya tak dapat keluar. Alhamdulillah sampai rumah, Casey. Ibu! Ibu! Assalamualaikum! Ibu saya buka pintu. Masuk ke dalam. Kakak saya sedang baring di atas katil. Buka tutup kontena. Kakak saya sebelum minum adalah perkara-perkara yang harus dilafazkan. Minum. Alhamdulillah, Casey. Keesokan harinya kakak saya kembali sihat, tapi belum lagi 100%. Tapi setidak-tidaknya dia boleh makan, dia boleh minum. Kalau tidak, lemah tak bermaya, nak makan pun tak boleh. Setiap kali makanan masuk, makanan akan keluar balik. Siapa yang buat memang tidak berhati perut. Terima kasih. Selamat tengah malam.